minta supaya kita mengingatkan rakan-rakan yang lain untuk masuk ke sesi kita pada pagi ini. Boleh dengarkah? Ini kalau on dia bercakap belakangan. Tapi kenapa terdengar, Ustaz? Tadi okey. Aduh. Kenapa suara dia terdengar? Cubaan 1, 2. Boleh sudah? Okey, bercakap. Okey. Cubaan sekali lagi. Cubaan. Cubaan suara 1, 2. Tak boleh. Tekan mana? Cubaan 1, 2. Cubaan suara. Boleh dengar? Louder please. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mula sebentar sahaja lagi. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Tak, saya maaf sudah. Ditanya dia boleh dengar tak? Dengar, kuat. So, boleh mula sekarang? Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara lagi sekali 1, 2, 3, 4, 5. Adakah tuan-tuan dan puan-puan mendengar suara saya? Cubaan 1, 2, 3. Wahid, isnain, salasah. Testing suara. Suara tidak jelas. Testing suara 1, 2, 3. Suara tidak terdengar. Suara dia terdengar. Ya, sepertinya suara tidak terdengar. Kenapa ni? Mic. Cubaan suara 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Boleh dengar suara? Cubaan suara 1, 2, 3. Adakah lebih jelas tanpa mic ni? 1, 2, 3. Tes. Cubaan suara. One, two, three. Cubaan. Mic ni ya? Okey, cubaan suara 1, 2, 3. 1. Boleh? Boleh ya? So kita tak guna pakai ni. Saya tak masuk. Tak apa kuat.
Kalau pakai kamera yang kakak yang external camera boleh. Itu kan ada mikrofonnya di situ. Itu kalau pakai tu. Mohon bersabar ya tuan-tuan, puan-puan. Saya sedang menguruskan sedikit masalah teknikal. Juga merupakan satu stres tekanan. Tapi tekanan ini sedang diuruskan, jangan risau. Jadi lag. Ini jangan masuk dalam mana? Ini jangan masuk dalam mana? Tengok. Ini kalau saya nampak ini saya nak switch terus. Saya rasa nampak. Oh, okey. Mas, bang. Saya nak switch terus. Cuba nampak satu check. Saya nampak satu saya tekan ini. Okey, boleh cuba lah. Kalau apa-apa saya nanti. Tapi dia okey. Boleh nampak Ustaz? Boleh nampak? Tapi ada di sini. Ada boleh. Apa? Tak nak. Dia ada juga di sini. Ada. Oh, dah putus. Ustaz masih sini. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara. Test 1 2 3. Harapnya masalah sudah selesai. Jadi kita dapat mulakan khusus pengurusan stres kita pada hari ini. Boleh sudah. Empat lagi dari yang tadi kan. Dia guna laptop sama je. Boleh terus. Okey, dapat dengar. Okey, sah. Boleh mula. Boleh mula. Okey, Cik Dar, kita akan mula. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Encik Mahyudin bin Muhammad Nordin, pengarah Kolej Matrikulasi Labuan. Yang dihormati Tuan Timbalan Pengarah Encik Muhammad Samsul bin Baijo. Yang dihormati ketua-ketua jabatan, penolong-penolong pengarah dan ketua-ketua unit. Yang disegani penceramah jemputan kita pada hari ini, khusus kesedaran kesihatan mental, Encik Maradona Lawrence Jantin, Pegawai Psikologi Polis Diraja Malaysia, IPD Labuan.
Pensyarah-pensyarah kanan, barisan pensyarah serta semua kaki tangan Kolej Matrikulasi Labuan. Baiklah. Hadirin atas talian sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan dan ketentuannya kita dapat berhimpun di media online dalam kursus kesedaran kesihatan mental yang dikelolakan oleh Jawatankuasa Latihan dan Pembangunan Staf Kolej Matrikulasi Labuan. Tuan-tuan, menurut statistik kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan NHMS yang dijalankan pada tahun 2019, 2.3% rakyat Malaysia yang berusia 16 tahun ke atas mengalami masalah mental. Manakala menurut laporan dalam berita harian online pada 1 Julai 2021, PBRM merekodkan 631 kes bunuh diri sepanjang tahun 2020 dan 468 kes dalam tempoh Januari 2021 sehingga sekarang. Ditambah lagi dengan viral klip-klip video membunuh diri serta tekanan guru dan murid dalam PDPR menambahkan lagi kerisauan kita dalam menghadapi zaman pandemik yang serba mencabar ini. Menyedari hakikat ini, Kolej Matrikulasi Labuan melalui Jawatankuasa Latihan dan Pembangunan Staf mengambil inisiatif menganjurkan kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan solusi kepada kemelut ini. Kami berharap tuan-tuan akan setia mendengar, fokus dan menyertai sesi soal jawab yang akan dibukakan nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita sangat bertuah kerana kursus kesedaran kesihatan mental hari ini dihadiri oleh penceramah yang berpengalaman dan hebat. Sebelum saya menjemput beliau, izinkan saya memperkenalkan biodata penceramah kita pada hari ini. Beliau ialah Encik Maradona Lawrence Janting, pegawai psikologi IPD Labuan. Nama yang begitu legend, Encik Maradona, ataupun kita boleh gunakan panggilan Encik Don dengan izin. Berasal dari Bintangor, Sarawak dan merupakan lulusan dari Unimas Kota Sabarahan, Sarawak. Beliau juga merupakan alumni Kolej Matrikulasi Labuan pada tahun 2004-2005. Manakala dalam bidang kerjaya mempunyai pengalaman sebagai kaunselor pelatih di penjara Pusat Kuching, Sarawak pada tahun 2009. Beliau juga pernah menjadi student pastoral care officer di Kolej Twin Tech Sarawak pada tahun 2020, pada tahun 2010, sebelum ditempatkan di IPD Labuan hinggalah sekarang. Tuan-tuan, berdesir ombak memecah pantai, angin menderu membuai pepohon, jiwa tenang, minda pun damai, akal terpimpin, tindakan pun tersusun. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Encik Maradona untuk menyampaikan ceramah beliau pada pagi ini. Dipersilakan. Silakan, Encik Don. Terima kasih ya. Terima kasih Ustaz Syamun. Ya, saya. Okey, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang berada di rumah ke, di office dan sebagainya lah. Ada juga saya tengok-tengok di YouTube nih sekarang. Suara jelas ya? Okey, kalau jelas kita boleh teruskan. Selamat pagi. Mula terus saya nak ucapkan selamat pagi kepada pengarah kolej. Okey, dan juga para hadirin, para pensyarah yang dikasihi sekalian. Setelah lebih kurang 15 ke 16 tahun. Okey, 15 ke 16 tahun akhirnya saya dapat jugalah menyumbang sedikit ilmu, okey. Sedikit perkongsian kepada rakan-rakan yang kini saya boleh kenalkan rakan-rakan lah kan. Sebab ada yang juga mungkin lebih kurang umur saya juga pensyarah-pensyarahnya. Okey, dan saya doakan semuanya sehatlah pagi ini. Okey, sebelum kita mulakan kita punya slot pagi ini, saya bukanlah pakar, tetapi cuma sekadar nak berkongsi lah. Sekadar nak berkongsi dan untuk makluman semua juga, ini merupakan kursus online pertama yang saya sertai lah. Okay, sebagai apa nama ni? Sebagai penceramah lah. So mungkin agak janggal di situ, tapi
Macam hilang suara Cik Don. Cik Don? Keluar pula dia. Oh ya. Okey, silakan. Right. Seperti yang kita tengok pada pagi ini, tajuk kita adalah pengurusan stres. Ini hanya sekadar perkongsian ringkas lah. Mungkin ada juga tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh buat rujukan semula di luar. Tapi hari ini hanya sekadar untuk saya berkongsi lah mana yang saya tahu. Saya coba untuk berkongsi untuk kita sama-sama belajar juga. Sebelum tu, seperti yang start malam tadi, nama saya Maradona, sebagai psikologi di bahagian integriti dan pemantauan standar Ibu Pejabat Polis Daerah Labuan. Alright. Saya nak tanya lah, siapa yang stres pagi-pagi ini? Jangan stres-stres lah ya, kita relax-relax sudah begini, kita santai-santai. Sekadar perkongsian, kalau ada soalan, nanti kita tengok mana yang saya boleh jawab, saya jawab lah. Alright. So, jalan. Apa tu stres? Kalau kita dengar perkataan apa tu stres kan? Apa tu stres, apa tu depression? Nah, ini perkataan-perkataan popular lah. Stress, depression, anxiety, apa lagi tu? Stress, depression, anxiety dan juga inilah. Ini tiga perkara yang paling popular sekarang ni. Pada zaman-zaman pandemik ni ramai juga yang terjejas, dan angka yang kita terima memang agak merisaukan lah. Right? Tapi sebelum tu kita kenal dulu lah apa itu stres. Stres ni adalah reaksi mental, fizikal, emosi dan juga tingkah laku terhadap tuntutan ataupun ancaman yang kita rasakan. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita ni stres. Kadang-kadang kita rasa macam aku ni okey ke? Kenapa aku ni macam lemah kan? Kadang-kadang dia rasakan dia mungkin tak cukup tidur, dia blur, itu mungkin ada simptom stres yang kita tak sedar. Dan stres ni sebenarnya tidak semestinya benda yang tidak baik lah. Stres ni kalau kita gunakan secara, kita lihat daripada sudut positif, kita akan sebenarnya dapat memacu kita untuk lebih bermotivasi. Kalau kita melihat pada saat yang negatif, kita akan dia akan memberikan kesan yang tidak baik lah pada diri kita sebenarnya. Tapi kalau kita lihat pada sudut yang positif, sebenarnya stres ini adalah salah satu mekanisme untuk kita majukan diri. So, stres ini dia akan dibagi kepada dua. Stres ini dibagi kepada dua, yaitu satu eustress dan juga satu distress. Eustress ni sebenarnya dia dapat, di mana kita dapat menyesuaikan diri, membina tekanan yang membina dan juga mencapai kejayaan, untuk kita mencapai kejayaan. Kalau distress, ini adalah di mana kita tidak dapat menyesuaikan diri dan dia berpotensi untuk merosakkan diri dan juga kegagalan. Sekarang ini ramai yang dalam keadaan distress lah. Kalau kita tengok pada keadaan sekarang ini, ramai yang berada dalam keadaan distress. Antara faktor-faktor yang menjadi sangat populer kalau kita tengok, kehilangan pekerjaan. Salah satunya adalah kehilangan pekerjaan, tekanan bebanan kerja. Walaupun orang cakap duduk di rumah, BDR dan sebagainya. Sebenarnya BDR ni kalau bagi saya secara personal memberi lebih banyak tekanan sebenarnya. Sebab di rumah, suasana di rumah berbeza dengan suasana kerja. Kalau di tempat kerja, kita sebenarnya boleh fokus. Kita boleh fokus dengan apa yang kita nak. Everything can be done on the spot dan sebagainya kan. Kalau di rumah ni pula banyak faktor. Kadang-kadang bangun lewat pukul 8 baru nak bangun dan sebagainya. Pukul 8 dah bangun, lepas tu kita nak mengurus anak kalau ada anak-anak kan. Nak sediakan makanan anak-anak pula. Lepas tu anak-anak pun dengan PDPR dan sebagainya. Dia menjadi satu tekanan, satu bebanan ekstra kepada kita. So berbeza di office kita lebih fokus. Kita memang fokus pada kerja-kerja kita lah. Kalau memang orang duduk senang duduk di rumah, sebenarnya bagi saya agak kurang setuju lah kalau dengan keadaan BDR ni.
So, individu ni dia boleh memilih Siapa tu? sama ada anda ni nak menjadi survivor ataupun mangsa dalam anda menghadapi stres ni. Okay? Tapi ramai yang memilih untuk menjadi mangsa lah. Oh, itu Okay? public. Contoh yang bunuh diri, okay? Mencederakan diri, mencederakan orang lain tu. Itu adalah dia meletakkan dirinya dalam sebagai mangsa. Okay? Dan individu ni juga dapat memilih untuk mengatasi dengan memahami diri dan menggunakan berbagai cara untuk mengatasi mengikut kesesuaian dan keupayaan diri. Okay. Suatu kan sebelum untuk anda menyelesaikan sesuatu isu, walaupun stres ke ataupun apa juga isu dalaman yang anda hadapi, isu-isu psikologi. Sebenarnya pendekatan adalah berbeza dari individu ke individu. Sebab kita punya personality ini berbeza, kita punya kerentanan terhadap kerentanan terhadap stres ni pun berbeza. Ada orang yang boleh tahan, ada orang tak boleh tahan. Okay, ada orang dia boleh tengok pada sudut yang lebih luas. Ada orang dia hanya menengok pada sudut yang narrow lah, agak narrow minded. Okay. So stres ni dia adalah respon lawan dan lari. Okay. Semasa situasi mengancam, stres ni adalah macam satu situasi yang mengancam lah. Okay. Badan kita akan bertindak balas dengan cepat untuk memberikan perlindungan dan bersiap untuk mengambil tindakan. Contoh kalau anda tiba-tiba dikejar anjing, jalan-jalan dikejar anjing, anda stres nih. Sama ada anda berlari lebih laju daripada Usain Bolt ataupun anda diminta untuk digigit. Okay. So kadang-kadang bila kita stres, kita dapat berupaya untuk mengeluarkan kita punya satu energi yang kita sendiri tak sedar. Okay. So itu kenapa aku berlari punya laju kan, ataupun naik basikal. Kalah Letua di Langkawi itu yang juara tu, ataupun Azizul Hasni Awang. Kita bawa basikal lebih laju bila dikena kejar anjing dan sebagainya kan. So itu adalah stres yang memotivasikan. Okay. So kalau stres yang tidak memotivasikan, kita mulalah nampak anjing, kita mula jadi kaku, kita jadi batu, dan anjing menggigit lah, so dia akan mencederakan kita. Itu analogi yang paling simple lah. Okay. So tindak balas fisiologi ini kita kenali sebagai lawat atau pari. Okay. So ini adalah dikenali sebagai reaktifan dan juga dia boleh mengakibatkan keluaran badan dalam jangka yang panjang kalau kita tak pastikan lah. Itu yang ramai orang tiba-tiba dia sakit jantung, dia mengalami masalah mental, depression, anxiety dan sebagainya. Sekarang ni macam depression, anxiety ni kita tak boleh nak jangka. Boleh berlaku sekelip mata dalam 2 minggu, 3 minggu. Tiba-tiba kita tidak rasa selesa dengan diri kita. Mungkin selonnya kita buat ujian saringan psikologi. Okay. Sebabnya mungkin salah satu simptom daripada salah satu simptom stres. Okay. Dan juga kerentanan terhadap stres ini berbeza-beza dari individu ke individu lah. Okay. Suatu orang cakap, macam yang saya cakap tadi, kalau kita melihat stres ni sebagai sesuatu yang positif, kita akan berjaya untuk mengatasinya dan kita boleh memanfaatkan keadaan tersebut lah. Okay. Dan kerentanan terhadap stres individu ni agak berlainan sebab mungkin disebabkan oleh faktor cara kita dibesarkan, kawasan-kawasan sekitar. Sebab pembesaran sebenarnya mempengaruhi personality kita dari kecil sampai kita dewasa, sampai kita tua. Sebenarnya dipengaruhi oleh external factor. So that's why ada orang dia cakap stres nak dapat. Ada tuan-tuan puan-puan pernah dengar kan satu kisah dulu di mana budak besar kalau saya tak silap, dia gagal untuk capai 7A kalau tak silap. Dia lebih kurang dalam 5-6A. Dia gantung diri, dia bunuh diri. Okay. So kita tengok kes tu kita agak kesian lah. Okay. Kita kesian dan kita akan mula berfikir sesuatu yang tak dapat 7A bunuh diri kah? Ataupun itu pun tak pandai bersyukur kah? Okay. Itu
Itu adalah bila kita tak paham. Mungkin expectation daripada ibu bapa dia adalah you mesti 7A, you mesti 8A, you mesti 10A, you mesti ber-A kan. Dan anak ni tidak dapat capai expectation ibu bapa tu, dia akan kecewa dan dia akan bunuh diri. Mana kita tahu apa yang berlaku di rumah kan, bila dia tunjuk result dia, mama papa I just get 7A ataupun 5A. So mak bapak dia pula kecewa. You sangat mengecewakan kami, you sangat mengecewakan daddy. Sepatutnya you boleh dapat 2A, kenapa you hanya dapat 5A? So ini tekanan yang membuatkan orang stres. Okay. Dapat setakat ni? Okay, kita tik dulu komen lah. Stres yang sedikit boleh Cik Halim ni. Stres yang sedikit boleh memberi motivasi, tapi jika berlebihan tidak dapat dikawal dan boleh memudarat. Ya, betul. Ini saya sangat setuju lah. Okay. Think do be positive daripada Cik. So, ya betul. Okay. Stres yang tidak dapat dikawal akan mengakibatkan gangguan emosi, masalah tingkah laku, perubahan personality. Kadang ini menambah lagi risiko penyakit mental dan fisikal. Yang ini memang saya agak setuju. Saya nak share sedikit pengalaman saya waktu saya di matrikulasi dulu. Mungkin pencara-pencara yang waktu zaman saya akan ingat ada satu kes lah. Saya dulu di F1, Physical 1, Dewan Kuliah tu, ada satu rakan kita, dia semasa kelas dia boleh menjerit dengan tiba-tiba. Okay? Dia boleh menjerit dengan tiba-tiba, dalam keadaan normal dia boleh menjerit. So dia memang dalam keadaan stres lah. Mungkin dia tidak dapat cap cara pembelajaran tu. Ialah dari masa kita masuk sekolah menengah, masuk ke matrikulasi, cara pembelajaran tu agak berbeza kan. So mungkin dia agak tertekan di situlah, dia tidak dapat nak cap dengan apa yang berlaku di dewan kuliah tu. So memang menjerit. So mana lecturer yang kenal dia tu mungkin kenal lah. Sampai sekarang saya ingat nama kawan tu. Biarlah rahsia lah kan. Alright. So mana sudah kita punya slide ni? Rentanan stres. Right. Ni stres di kehidupan. Stres ni adalah satu lumrah lah dalam kehidupan kita ni. Sekarang pun kita stres sebenarnya. Kadang-kadang apa aku kena datang kelas YouTube ni. Aku kena datang pagi-pagi ni dengan ceramah dan sebagainya. Itu pun stres juga. Ataupun pagi tadi kena bangun lah. Pagi ni macam penat lah, malas lah. Kan? Even saya sendiri pun kadang-kadang macam ada perasaan begitu. Kadang-kadang macam malasnya aku nak pergi kerja. Bila dah lama sangat di rumah ni kan. Kadang-kadang jadi macam malas aku nak pergi kerja. Dengan di pejabat pun lagi bekerja dan sebagainya. So stres ni adalah menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita. Right? So cuma dia menjadi gangguan kalau dia kerap berlaku ataupun berlanjutan. So sampai dia menjejaskan kita punya kualitas tidur, sampai kita tidak selera makan ataupun terlebih makan, okay. Lepas tu kita sudah tidak boleh berfungsi, membuat aktiviti. Selalu kalau kita selalu jogging, kita dah start jogging, kita dah mula rasa malas. Lepas tu tidur pun kita selalu lewat, ataupun tak dapat tidur, ataupun berlebihan tidur, suka-suka marah, ataupun kita marah. Okay. So kalau perkara-perkara ini berlanjutan, so mungkin kita ada mengalami masalah mental yang lebih serius. Coba kalau tuan-tuan dan puan-puan cek sekarang ni, bibir kering ke tak? Bibir tu kalau kering, walaupun sudah minum air, minum sekejap je. Mungkin dalam 5 minit kita minum air kan, sepatutnya bibir kita ni lembab. Tapi sekejap dia kering, Okay? Itu mungkin salah satu tanda stres. Okay? Tapi kena ikuti dengan faktor lain lah. Okay. Tak boleh tidur dan sebagainya. Ada juga orang ni mengalami serangan panic attack. Okay. Mengalami panic attack. Seperti dia sesak nafas, ataupun geletar, ataupun dia merasa macam dada dia kena kompres, ataupun tiba-tiba jantung tu berdebar, berpeluh-peluh kan. Lepas dia tersampai pingsan. Ini juga ada satu pengalaman kawan lah. Okay, memang kawan rapat saya sendiri. Waktu tu dalam kapal perjalanan dari KL ke Amsterdam. Dia ni dalam keadaan
Dia psikologi tau, dia psikologi, memang kawan dari sekolah lah, sampai kerja pun sama-sama. Tiba-tiba kan dia menggeletar dalam kapal terbang. Sebab dia tiba-tiba dia takut dia takut pasal kematian. Ketika bila nak sampai. So dia mengalami serangan panic attack dalam keadaan masa dalam kapal terbang. Bayangkan. Padahal sebelum ni dia agak okey, dia tak ada masalah apa pun. Cuma kejadian panik ni tiba-tiba datang. Bukan macam kalau kita tengok mungkin sebab faktor kerja dia agak stres sebelum ni, so ambil peluang untuk bercuti. Mungkin dia ada kerisauan di situlah. And then yang saya cakap lah, dia berlaku secara tiba-tiba dan tanpa jangka dan tanpa sebab punca. Okay. Sebilangan mungkin merasakan mengalami serangan jantung. Tapi sebenarnya bukan jantung pun. Okay. Sebab ada satu kes di pejabat, dia cakap dia sakit jantung. Dia macam dia ada suspek dia jantung. Tapi bila kita buat saringan, sebenarnya dia ada anxiety. Okay. Dia ada anxiety yang berlebihan. So kita bawa dia ke hospital lah, okay, untuk dapatkan nasihat ubatan. Dan doktor bagi dia ubat anti-depression untuk makan. Dan syukurlah bila dia makan benda tu, segala simptom dia sakit dada, dia sesak nafas dan sebagainya tu hilang. Okay, itu menunjukkan sebenarnya dia anxiety, dia stres. Bukan sebab dia ada simptom sakit jantung pun. Bila kita tanya apa yang membuatkan kau jadi keadaan macam ni, dia cuba kan apa yang menjadi faktor supaya kita boleh bantu dia keluar daripada masalah tu. Dan dia mudah trigger bila dia dengar kes kematian COVID di Labuan. Okay. So dia cakap macam tiba-tiba aja kita boleh kena dia cakap. Sebab semasa sebulan lepas tu kan kes tu agak tinggi dan kadar merebak cepat kan. Panik. Okay. Dia mula stres. Dia cakap saya ni orang yang jenis lepak di luar. Tapi sekarang saya tak boleh nak lepak. Lepas tu banyak pula kes orang meninggal sebelah rumah dan sebagainya di satu kampung. So dia macam merasakan bila-bila dia masa akan kena dia cakap. So itu menyebabkan salah satu trigger point lah untuk dia mengalami attack. So sekarang dia on medication, so good lah dia boleh bekerja. Dia boleh bekerja macam biasa, cuma bila dia tidak makan ubat tu, dia akan rasa tak senang duduk lah. Kepala dia sakit sebagainya, dia macam risauan melampau. Okay. So kawan-kawan yang di pejabat, bila kita tengok kawan-kawan keadaan tak berapa nak kita tengok macam kawan aku seorang ni. Jadi kita kena lebih ambil berat. Tanya, okay ke hari ni? Bawa pergi minum ke? Bawa pergi makan? Cerita-cerita kan? So kadang-kadang orang yang banyak ketawa ni sebenarnya, dia ada isu tau. Dia mungkin cara dia tu bila kita tengok dia ketawa banyak ni, dia untuk menutup keadaan sebenar diri dia. Okay? Saya pernah jumpa juga ada satu kawan kan. Sebab saya banyak cerita dengan kawan. Klien-klien ni pun kadang-kadang saya tak anggap pun klien, saya anggap sebagai kawan. Sebab kita di dalam pejabat ni dah bersama beberapa belas tahun kan. Macam saya dah di Labuan ni dalam 11 tahun. Rakan-rakan pejabat kita tak boleh differentiate dah antara klien ataupun rakan. Yang dia seorang kawan dan dia gitu tentu. Yang ada saya jumpa seorang kawan ni, dia kalau kita tengok dia macam semua okey tau. Kehidupan dia macam semua okey. Dia nampak macam happy. Okay. Tetapi satu mungkin dia sudah tak tahan. Dia datang, dia jumpa saya, bagi tahu kan, aku ada benda mau cerita. So bila begitu saya mula berdebar tau. Saya yang berdebar. Sebab kadang-kadang bila saya ada masalah ataupun saya ada apa-apa yang saya nak kongsikan, kan jumpa. Saya kongsi dengan dia. Tapi kali ini dia datang, aku nak ada benda mau share dengan kau. Saya dah start berdebar-debar tau. Sebab saya tak pernah dengar dia macam tu. Okay. Rupanya dia cerita dia ada
dia ada isu mental disorder, salah di keluarga dia ada yang dia jaga ada mental disorder yang selama ini dia tak tahu. So dia inilah dia macam dia sudah tahan keadaan tu lebih kurang okay. So dia agak stres lah, dia agak stres sampai dia tak tahu dia nak buat macam mana sebagainya kan. Dia kesian tengok ahli keluarga ni begitu, so kena jaga. So kadang-kadang kena hantar pergi hospital, raung-raung dan sebagainya. So dia ada disorder inilah bipolar disorder. Bipolar disorder ni boleh tanya ke Yaplan nanti bagi tangan apa itu bipolar disorder. Okay. Punca. Sebelum kita tengok dulu komen-komen. Jantung kompres. Bagaimana untuk membantu individu Dilia macam familiar nama. Bagaimana untuk membantu individu yang sedang mengalami serangan panik attack? Okey. Nanti saya akan share bagaimana untuk kita bantu orang yang dalam keadaan panik ataupun stres dan sebagainya. Nanti kita akan share macam mana. Dia boleh diaplikasikan untuk semua lah. Okey. Oh, mak saya pun ada dapat anxiety. Tak ada fikir masalah negara masa pandemik ni. Gastrik dia makin betul. Okey. So dia akan memberi kesan fizikal sebenarnya. Orang-orang yang bila kita stres, dia akan memberi kesan fizikal, bukan sekadar mental. So dia memberi kesan fizikal. Okay. Alright. Okay, punca ni kadang-kadang daripada diri sendiri. Kenapa diri sendiri? So kita put too high expectation toward yourself. Okay. Terus terang saya cakap bila saya dapat jemputan masa tu oleh Puan Puan Kamila, dia cakap, Don, boleh tolong nak jemput bagi ceramah secara online. Saya dah macam online, ni tak pernah saya buat online ni. So macam, lama, boleh ke saya buat ni kan? Saya boleh ke tak ni? So even dalam jabatan saya pun saya tak buat online. Okay. Saya lebih prefer face to face lah. So saya dah macam, boleh ke tak? Macam mana kalau saya jadi blur kan? Jadi blur kalau saya tiba-tiba kaku. Ataupun rasa macam orang cakap jadi budu-budu. Okay. So saya mula macam stres. Dalam 2 minggu sebelum tu memang saya macam saya tak boleh nak buat apa. Saya macam boleh ke tak saya buat. Lepas tu tiba-tiba hari tu kita live di YouTube pula. Oh makin saya stres. Okay. Saya stres. Live di YouTube matilah kan. So tapi saya macam, tak apalah. Kalau kita ambil cabaran ni, bila masa lagi saya nak dapat pengalaman kan. So, saya macam, okeylah, I challenge myself. Okay. I challenge myself, saya fikir side yang positif. Mungkin satu permulaan untuk saya buat stepping stone kan. Untuk buat, pembelajaran dalam online dan sebagainya kan. So bila saya begitu, di sinilah saya sekarang kan. Here I am lah. Okay. So this is the first experience saya bagi share dalam online. So tapi tak apalah kan. Mana-mana yang kekurangan tu kita top up. Kita dalam proses belajar juga. Right? Lepas hubungan kekeluargaan. Okay. Hubungan kekeluargaan ni kadang-kadang di rumah ni macam keluarga yang tidak motivasi, komunikasi. Okay, berantakan, masalah keuangan. Ini masalah yang agak serius sekarang, masalah keuangan. Sebab ramai yang jelas pendapatan, anak-anak ataupun pasangan tidak dapat menyediakan kemudian anak nak minta beli itu tak dapat, nak minta beli ini tak dapat. Ada yang sampai tak mampu nak beli susu anak, makanan dan sebagainya kan. So masalah kewangan ni menjadi isu yang sangat berat lah. So bagi kita yang ada pendapatan ni berjimat cermat lah. Berjimat cermat. Makan yang ada, beli yang kita rasa mampu. Walaupun ada moratorium, mohon moratorium. Okay. Bagi yang mohon moratorium tu jangan gunakan kelebihan yang ni untuk kita berbelanja ekstra di Shopee kan. Balik-balik Shopee kan. Shopee ke Lazada dan sebagainya.
simpan untuk masa kecemasan. Simpan untuk kecemasan yang kita sendiri tidak tahu bila kita ada peluang untuk dapat moratorium lagi. Mungkin Anda boleh save dalam 500-600 satu bulan, sudah satu nih advantage lah pada berbanding dengan orang di sana yang sedang dengan pekerjaan. So, masalah dan juga inilah simpanlah sedikit moratorium tu kalau tuan-tuan ada mohon. Kalau tidak ada memohon tu mungkin tidak perlu. So, belanjalah dengan berhemat lah. Lepas tu hubungan kemanusiaan. Ini meliputi keseluruhan lah sekitar kita, keluarga kah, rakan sekerja kah, jiran tetangga ataupun masyarakat lah. Bagi yang dengan jiran mungkin tidak pernah bertegur ataupun jiran tukar buat bising, ini pun boleh menimbulkan stres. Yang saya di Taman Mutiara ni, kami ada satu grup perumahan tu kan. Di sana tuan-tuan nampak lah, ada yang komplain, apa ni jiran-jiran ni bising, karaoke, tengah malam, menimbulkan stres, tak boleh tidur. Itu pun menimbulkan stres juga. Berteriakan dan sebagainya. So, ini boleh menimbulkan stres. Itu adalah faktor hubungan kemanusiaan lah. So, suasana kerja. Saya dipahamkan oleh Ustaz kan. Student akan mula belajar secara online kan. Secara penuh Ustaz. So, saya faham lah. Dia akan mencabar. Kalau saya letakkan saya sebagai seorang student sekalipun. Saya rasa saya tidak boleh kecewa. Apalagi kalau kita sebagai pensyarah, pengalaman pertama pula nak belajar kan, nak mengajar secara full time secara online ni, agaknya boleh aku mengajar budak ni kan, faham ke budak-budak ni. Kenapa pula budak-budak yang mungkin kekurangan fasiliti, macam mana dia nak catch up. So dia menjadi satu yang perlu kita sebenarnya fikirkan secara bersama kan. Kita akan fikirkan secara bersama macam mana nak mengatasi masalah ni. Itu yang sampai viral tahun lepas kan, adik bina tu naik tapuk dan sebagainya kan. Demi untuk pelajaran. So, kita kena put the empty lah towards the student dan dengan diri kita lah. Ataupun juga rakan-rakan lain dengan itu. Itu pun kau nak boleh buat kan. So, kalau dia tidak boleh buat, Anda boleh buat, Anda kena bantulah. Anda kena bimbing kawan-kawan ni macam mana untuk melakukan pembelajaran secara online. So, agak mencabar lah. Sebab anak saya pun belajar secara online. So, agak mencabar sebenarnya. Feel dia kurang. Kadang-kadang kita ambil kesempatan macam tengok TV lah, tidur lah. Main tu on, tapi pikiran tu melayang tempat lain. So, kita tidak berada secara fisikal. Kita berada di alam maya kan. So, suasana kerja ni juga banyak memberi beban mungkin macam isi kan. Aku buat kerja penat-penat. Si mama tu datang lewat, satu MC dapat isi. Aku hari kerja oleh pukul 7, pukul 8 malam dapat isi. Kita stres. Kita stres. So, boleh jadi faktor juga. Ataupun dengan bos tak baik, dia tak baik dan hubungan dengan penilaian tak baik. So, boleh menjadi satu faktor juga. Menimbulkan stres di tempat kerja. So, pernah dengar burnout kan? Bila bebanan tugas terlampau tinggi pun kita akan burnout. Persekitaran. Persekitaran ni memang topik utama untuk kita sepanjang dari 2020 sampai sekarang ni kan. Suasananya macam pandemik. Sekarang ni kita duduk di pulau. Dah lah duduk di pulau. Tak boleh keluar. Kan? Tak boleh keluar ke tanah besar satu hal. Sekarang ni tak boleh keluar dari rumah juga. Semalam saya ke UK tuan-tuan. United kita United Kedongan. Semalam pergi Hujana Kewangan. Ke jalan-jalan. Dia dah macam creepy lah, gelap, kedai pun buka, satu sikit buka sana, satu buka situ, buka satu di sini, buka satu di sana kan. So, dia macam haunted mansion lah, gelap je. So, sedih lah keadaan dia, sedih. Petang-petang kalau balik kerja tu pun saya tengok
jalan tuh agak lengang kan. So privilege untuk yang masih turun kerja. Kalau yang langsung boleh turun kerja, yang duduk di rumah, office dia operate 100% di rumah tuh memang saya agak stres lah. Saya rasa memang saya paham keadaan itu. Okay. Kita kompres dalam satu tempat yang tetap boleh nak lihat dunia luar. Dan duduknya di Labuan ni lagi, kita tak boleh nak pergi besar. Ada mungkin juga yang tak pernah balik ya, sampai 2 tahun. Okay. Bagi orang-orang Sarawak, saya rasa ada yang tak balik lah kan, dekat dalam 2 tahun. So, prosedur untuk masuk ke Sarawak tu agak ketat berbanding dengan negeri lain. So, kita kena bertabah lah. Ya. Ini betul-betul kena bertabah lah. Tapi ada hikmah juga lah kalau kita tak boleh nak ke sana ke sini ni kan. Kita boleh simpan duit. Ya, kita boleh save budget. Kalau dulu setiap bulan kita kan kena pergi KK kan. So, kita banyak kenakan duit. Nak pergi KK pula nak makan tu, nak makan ni, nak stay di sini, nak bercuti sana, nak bercuti di sini. So, memang tak cukup duit. Tapi sekarang ni mungkin kita boleh save sedikit lah duit tu kan. Untuk cutian yang lebih enak selepas ni lah. Okay, Sobat. Kita tengok dulu komen lah sebelum kita pergi sini. Okay, dasar fikiran positif daripada melaju. Bagus, luahkan perasaan stres pada kawan-kawan dan menyendiri. Ya betul. Kawan-kawan kena ni lah. Kena apa nama ni? Jangan baik kawan-kawan yang lain. Okey, nak tanya pendapat Cik Don, adakah retail terapi itu sejenis terapi? Daripada Cik Mona Lisa, Cik Puan. Okey, retail terapi ini maksud Puan membeli ya? Shopping ya? So, saya tak sure maksud retail ini. Kalau retail terapi itu merujuk kepada shopping, dia boleh jadikan terapi sebenarnya. Tetapi kalau belanja secara berlebihan ini juga, dia boleh kalau kita sudah belanja berlebihan ini pun dia boleh memudaratkan, kan? Sebab hari-hari kita membeli kan, sampai suatu masa kita mungkin akan mengalami masalah keuangan dan sebagainya. So, terapi ini boleh dijadikan terapi, tapi kena kalah, bukan simply just beli benda yang kita tak perlu pun dibeli. Kalau itu yang maksudkanlah retail terapi ini. Okay? Alright. Okay, cara saya pikir pada explain fizik. Ya, cara saya hadapi stres ialah meneroka sesuatu yang baru, self-fulfillment. Itu mencerahkan sedikit hati saya. Okey. Ini yang jarang-jarang orang boleh buat sebenarnya. Okey, dalam keadaan pandemik yang sekarang ni orang macam cram. So kalau anda boleh meneroka sesuatu yang baru, this is the good way lah. Okey. Ini memang cara yang bagus lah. Okey. Mungkin nanti siapa ni, explain fizik ni boleh share dengan kawan-kawan kan. Macam mana kita menerokai sesuatu yang baru. Okey. Cik Syahril, yang mahir tolong bantu, yang kurang mahir. Okey, jangan biar sama golongan orang lama macam saya kurang mahir bab ICT. Ya, itulah. Kita kena saling bantu-bantu kan. You're not alone. Orang ni. Okey. So, next, mari kita kenali stres. Okey, ini adalah simptom-simptom stres secara psikologikal. Kalau kita tengok kan, secara psikologikal ni kita tak mau buat keputusan. Okay, kalau misalnya kita ni seorang yang agak cerdas mindanya, cerdas pikirannya, tiba-tiba kita jadi blur, kita tak boleh nak buat keputusan. Okay, daya tumpuan kita lemah kan, daya ingatan ataupun perhatian kurang. Kalau orang Sarawak cakap babo. Sekali saja bau. Kita dah ingat. Apa yang berlaku semalam pun kita tak ingat. Tapi ini adalah normal kalau lelaki ya. Lelaki adalah normal kalau ada ingatan. Nih, sebab lelaki dia ada long term memory punya isu. Okay. So, berbanding dengan perempuan ini dia long term memory dia 20 tahun lepas pun dia boleh ingat. Okay. Bolehlah cek dengan pasangan masing-masing. Apa movie pertama yang tuan-tuan tengok semasa dating? Boleh cek kan. Cuma kalau tanya lelaki, dia tak ingat tu.
Saya ingat pernah kita tengok wayang sama-sama, silap-silap tuh kan dia tanya. Okay. So mengalami mimpi buruk, okay, ini adalah satu simptom psikologikal. Okay, berpikiran negatif serta mudah berputus asa, merasa diri tidak berharga dan cenderung untuk mencederakan diri. Yang ini adalah simptom yang sangat merisaukan. Bila aku tak berharga sudah nih. So bila ada orang dia menyatakan saya tidak berharga nih, ini yang paling kita risau ya, sebab kita tidak tahu apa bila dia sudah ada pikiran begitu, kita tak dia melakukan sesuatu yang akan memudaratkan diri dia. Yang paling teruk, the worst case scenario is bunuh diri. Okay? Kalau dia merasakan diri tidak bahagia, so macam buat apa aku nak hidup di dunia ni kan? Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan, ahli keluarga yang bercakap perkataan begini, tolong inilah ambil perhatian lebih lah. Okay? Ambil perhatian lebih, tanya dia apa ya. Tanya dia menggunakan perkataan apa, jangan menggunakan kenapa. Ini dalam kita membantu orang, untuk kita bersoal dengan orang, jangan perkataan kenapa. Sebab kenapa ni adalah untuk orang tu reasoning. Dia kata, kenapa kau mau bunuh diri? Kenapa kau rasa kau tidak berharga? Entah. Dia kata, entah. Aku rasa aku nak berharga lah. Sebab kalau tuan-tuan ubah kata, apa yang membuatkan kau merasakan diri kau tidak berharga? Apa puncak dia? Dia akan ada berbeza. Okay? Cuba tuan-tuan aplikasikan perkataan apa mengapa ni dengan anak-anak. Tengok jawapan dia. Sangat berbeza. Okay? Kenapa kau tidak mandi? Saya tidak mau mandi, dia bilang. Apa yang membuatkan kau nak mandi? Sejuk, dia bilang. Kita tahu dia sejuk. Kalau kenapa kau tidak mandi? Nak mau lah. Dia sangat berbeza. Cara kita untuk menjawab. Kenapa dengan apa ni? Sering merasa risau tentang masa depan. Dia tidak tahu apa yang akan berlaku masa depan kan. Mengalami sukaran untuk tidur atau tidur berlebihan. Saya rasa ini ramai yang pernah mengalami sukar untuk tidur. Terutama baru-baru ni Euro, Copa America. Itu bukan stres lah. Itu stres yang dibuat. Sukar untuk tidur sebab jadual masa tidur tu berubah. Even saya sendiri pun sekarang ni kalau tidak pukul 3 pagi saya tidak boleh tidur. Even semalam pun saya tidur pukul 3. Tadi pagi lah saya tidur pukul 3. Saya tidak tahu apa saya buat. Sampai saya tidur lagi kalau pukul 3 sudah. Saya pukul 3. Saya tak sedar. Sudah pukul 3 satu. Baru saya stres lah. Bila saya tak pukul 3 nanti pagi aku nak bangun lagi ni. Stres. Stres sendiri kan. Stres yang tak perlu pun. Senang je tidur je lah. Apa kamu stres kan. Perubahan selera makan ataupun keterlaluan ataupun berkurangan. Ada tuan-tuan pernah dengar kan? Coklat sebenarnya boleh mengurangkan stres. Labuan kan banyak coklat. Tapi bukan semua coklat. Dengan coklat ni boleh mengurangkan stres. Karena dark coklat yang 70% atau 80% punya ni je sebenarnya boleh membantu. Tapi kalau tuan-tuan pergi makan coklat yang maybe lebih susunya amount coklatnya kurang tu, dia akan menimbulkan stres lain stres gemuk kan. Gemuk ni sensitif ni. Kata gemuk ni sensitif. So ada orang lebih makan, ada orang berkurang makan lah. Perubahan berat badan yang ketara, ini soal dia lebih makan ataupun kurang makan lah. Next. Emosi. Sebelum tu saya tanya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir lah. Tengok cerita ni, kartun ni. Kartun ni kalau tuan-tuan tak pernah tengok, saya sarankan untuk tengok lah. Nama dia Inside Out. Boleh anak-anak. Inside Out. Cerita dia sangat berkaitan dengan kehidupan kita tuan-tuan. Walaupun dia kartun, this is one of our favorite movie lah, family. So dia banyak kita boleh belajar. Macam mana emosi ini mengawal kita punya decision making. Macam mana emosi ini membantu kita untuk beradaptasi. Macam mana kesedihan itu boleh mencipta sesuatu memori yang indah. Sedih tidak semestinya membuatkan kita jadi lemah. Sedih ni kalau kita tengok pada pandangan yang lebih luas,
dia sebenarnya mampu untuk membantu tonton mencipta satu memori yang indah. Okay. Yang ini ada dalam cerita nih, boleh luangkan masalah nanti, cari sementara belum start kelas nih kan, bawa anak-anak tengok cerita Inside. It's a good movie, memang saya recommend. Okay, memang saya recommend lah. Anger, macam mana anger boleh merosakkan diri kita, boleh memutar diri kita. Yang satu what joy ni dia orang yang positif tau, dia nama dia pun sudah Joy. Tetapi ada kala Steve ni pun terlampau positif ni sebenarnya pun dia menjadi toxic. Okay? Dia kita panggil sebagai positivity ataupun positivity toxic. Okay? So bila kita terlampau melihat benda tu terlampau positif, terlampau dan tanpa mengabaikan emosi kita yang lain, dia sebenarnya boleh menjejaskan kita. Okay? Sometimes kita perlu tengok juga emosi kita yang lain, macam kenapa marah, kenapa aku sedih, kan? Kenapa aku happy. Kita kena tengok dari sudut itu. Jangan hanya fokus pada terlampau positif, sebenarnya boleh memudaratkan juga. Okay? So, saya rekomen lah tengok cerita ni. Memang best, serius best. Okay? So, kelar. Oke. So dari segi emosi ni pula, perubahan kalau orang ni stres, dia akan sentiasa macam kelihatan takut, sensitif, cepat marah, nada-nada pun dia marah, okay. Lepas tu dia risau dan juga gelisah lah, ataupun kadang-kadang kita tengok dia macam kelihatan terganggu, dia duduk termenung seorang diri, kan. Kadang-kadang dia duduk di kafe Menara Pentadbiran tu, Menara Pentadbiran tu, duduk di kafe di bawah tu kan, termenung gitu seorang-seorang. Makan pun slow aja. So kalau kita tengok konten kita begini kan, approach lah, okay? Lepas tu dia murung, dia merisau, dia mudah terkejut, marah, lepas tu rasa bersalah ataupun dia malu, akan menghadapi kurang minat pada aktiviti harian. Kalau before ni kita ajak dia lepak kan, ini nak malas lah aku, penat lah aku kan. Okay. Kalau dia berkurang begini sebelum ni, kena ni lah, bantu dia apa yang membuatkan dia macam tu. Boleh kita share kan? So, inilah kita kena lebih bersikap empati pada masyarakat lah. Musim pandemik banyak yang menjadi faktor sebenarnya, bukan sekadar kewangan. Ada yang tidak boleh balik kampung, dia tak boleh jumpa mak ayah kan. Mungkin ada ahli keluarga yang sudah pergi disebabkan oleh COVID, tak dapat nak jumpa. Ada juga mak ayah ataupun datuk nenek yang meninggal dan sebagainya semasa musim COVID ni. Kita tidak boleh nak lawan. Ini sebenarnya sangat menjejaskan emosi lah sebenarnya. Okay? Menjejaskan emosi dia semacam menyumpah-nyumpah dan sebagainya. Kita faham perasaan itu. Kadang-kadang kita bagi peluang untuk dia luahkan kemarahan. Jangan perkataan sabar ni sebenarnya tak memberi pesan sebenarnya. Dalam keadaan sekarang ni, sabar geng, sabar. Kau sabar saja dulu. Orang tu dah cukup sabar setahun, 2 tahun. So perkataan sabar ni sebenarnya tak membantu sangat pun. Okay? Apa yang tuan-tuan boleh buat, duduk sana, lepak, tahu deh. Kalau apa-apa, bagi tahu saya saja. Okay? So, kalau bab emosi ni, kalau saya tuan-tuan pernah tengok cek Hawaii 5.0, okay? Saya suka merujuk pada movie. So, kadang-kadang saya memang suka tengok movie. Saya tengok movie dan saya tengok apa yang saya boleh lihat di situ. So, kadang-kadang saya merujuk pada movie. Okay, Hawaii 5.0, kalau anda tengok pada Steve McGarrett, walaupun dia seorang leader, tetapi dia bukan sekadar leader tau. Dia adalah seorang kawan. Okay. Bagi yang memang peminat Hawaii 5.0, tuan-tuan akan tahu macam mana sikap Steve McGarrett ni. Okay. Yang begitu yang sebenarnya kita perlu buat sebenarnya. Tidaklah perlu kita sampai menjadi orang Steve McGarrett. Tapi bila
kawan ini cukup sekadar kita ada di sana. Oke, cukup ada sekadar di sana, duduk dan temankan. Ada satu scene yang sangat memberi kesan kepada saya lah. Saya tengok H5O ini di mana ini berapa saya tidak ingat, season keberapa pun saya tidak ingat. Masa tu masih ada Ching Ho Lee. Oke. So si Ching Ho ni dia ada masalah, tapi dia tak willing to share. Oke. Dia tak share apa-apa pun, dia macam dia pendam diri sendiri lah. Apa yang Steve McGarrett buat adalah dia call, kau di mana? Dia bilang. So si Ching Ho bagi tahu, okay, aku ada di sini. So apa yang Steve buat, dia pergi sana, dia duduk sana, dia order kopi dan duduk sambil dia baca newspaper, berhadapan dengan si Ching Ho tu, tak bercakap apapun. Itu sebenarnya boleh memberi kesan psikologi kita, tuan-tuan dan puan-puan. Orang tu akan rasa kita punya keberadaan tu. Sebab orang tak semestinya dia ada masalah, dia nak share. Tak semestinya dia perlu kongsi, dan tak semestinya perlu paksa dia untuk share. Tak. Cukup ada di sana, duduk, temankan dia. Itu ada satu tahap sudah. Okay? Begitu juga dengan hidup harian, dengan pasangan anda, dengan suami isteri dan sebagainya kan. Kalau wife lah, terutamanya kalau anda tengok lelaki ni dia tak banyak cakap. Okay, dia tak banyak cakap, dia tak banyak bercerita. Tapi anda tengok dia termenung dan sebagainya. Lelaki ni so dia tidak pandai nak express punya feeling. Okay, dia kurang mahir dalam expressive feeling. Apa yang lelaki ni dia biasa buat adalah dia lebih kepada berfikir. Dia memikirkan apa yang perlu aku buat. Masalah ni jadi ini, apa penyelesaian yang perlu buat. Sebab lelaki ni dia straightforward. Dia lebih kepada ada masalah, dia nak selesaikan. Okay? Itu yang dia tengah dalam proses berfikir tu. Isteri, kalau dia tengok husband dia menung dan sebagainya kan, just be there. Okay, dia tanya, are you okay? What happened? Saya tengok kau lain macam sini. Are you willing to stay with me? Saya cakap, tidak ada apa-apa je lah. Okay juga. So, jangan pula tanamkan satu perasaan negatif pula dalam pikiran kita nih. Yang sebagai wanita, mesti ada perempuan lain nih. Pikir-pikir. Okay, jangan pikir buat pikiran begitu. Sebenarnya mungkin husband anda tengah memikirkan, macam mana aku mau generate lebih. Okay. Just be there. Duduk, temankan dia, berikan kopi, dan minum bersama-sama. Begitu juga dengan husband. Kalau isteri sudah popet kan, popet, potong sayur pun sudah keduk. Anak pula menjerit-jerit. So, husband janganlah masih tengok handphone, masih lagi tengok YouTube dan sebagainya kan. Isteri pula, dia luahkan dia punya emosi tu, dia punya tekanan tu melalui perbuatan. Dia melalui perbuatan. So, kalau dia sudah cincang sayur tu pun macam mau cincang daging kan. Dia marah lah tu. Dia cakap dia marah lah tu. Pandai-pandai lah tuan-tuan. Tenangkan budak-budak ni, tidurkan budak-budak ni ke, budak-budak ni ke, dimakan, buat susu dan sebagainya. So, itu adalah perempuan. Okay? Lelaki berbeza. Across tu memang berbeza, sikap pun berbeza. Sebab tu kita ada Mars and Venus kan. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi tengok buku, baca buku Mars and Venus, dia akan mengulas-ulas perkara ini. Okay, physical. Okay. Secara physical pula, kalau orang-orang yang stres, boleh catch up ke? Kita tengok komen dulu. Okay, mak saya pun dah. Okay. Apakah komen-komen toxic positivity? Okey, contoh dia kan. Orang tu dalam keadaan sedih. Okey, orang tu dalam keadaan sedih. Kita, alah, relax kau, boleh selesai salah. Sedangkan mak dia meninggal. Nah, itu adalah positif yang negatif lah. Boleh tengoklah cerita ni. Banyak sebenarnya contoh-contoh toxic positivity ni. Kadang-kadang lupa juga mau contoh dia kan. Okey, kalau bercakap positif mungkin stres juga. Itu macam kabur perasaan sunat saya. Yes. Betul? Terlampau positif pun dia sebenarnya kita cover perasaan sunat kita. Okey, tak cover makan diri, lebih selamat kita luahkan. Betul. Okey. Bagaimana dengan kami yang single ni? Kalau single ni kena cari. Kalau tidak girlfriend, kawan-kawan lah. Okay, kalau tidak boyfriend, kawan-kawan lah. Kita ada kawan-kawan, kita ada family kan.
Okay. So paling dekat kalau kita di perantauan ini, yang dekat dengan kita adalah kalau kita bersorangan sebenarnya adalah kawan. Kawan itu adalah family sebenarnya. Okay. Kawan itu adalah family. Jadi, itu cakap kita kena cari kawan betul-betul trusted lah, bukan kawan yang depan kita elok dia macam kucing kan, belakang dia macam kalajengking. Okay. So itu yang kita tak mau. Right? Okay, apakah cara yang sesuai untuk mengatasi masalah? Oh, ini berat nih. Dia untuk mengatasi masalah DID. Oh, ya ini kena tanya Yap lah. Sebab DID ini kalau kita tengok di associate di identity disorder ni, dia one of the worst secret punya isu lah. Sebab sekarang dia Maradona, malam dia bertukar jadi Madonna. Okay, besoknya dia boleh bertukar menjadi Ustaz Don. So setiap entiti ni berbeza lah. Setiap identiti sangat berbeza, membawa kewatakan yang berbeza-beza, dan tanpa identiti A tahu, B tak tahu, C tak tahu. Dia menjadi orang yang berlainan. Sebab tu kalau ada orang yang DID ni, bila kes, contoh orang yang DID ni buat kes bunuh, waktu dia bunuh, dia menggunakan identiti Maradona. Maradona yang bunuh si mangsa ni. Tetapi waktu ditangkap, dia menjadi Ustaz Don. Bila dia jadi Ustaz Don ni, dia akan tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak buat. Okay. Memang agak creepy lah sebenarnya kalau kita tengok orang yang DID ni. So dia memang the worst, one of the worst selain skizofrenia. DID ni adalah penyakit mental yang sangat kronik dan sangat berbahaya lah. Okay. So ini boleh tanya Dr. Yap lah, sebab saya memang tak pakar lah bab-bab yang DID skizofrenia ni. Okay. So minta maaf lah Cik Muhammad Siti ya, tapi nanti bolehlah tanya dengan Dr. Yap. Okay. Sebab ni sekretari lah yang boleh bantu. Okay. Yang single banyak kebebasan. Okay, betul. Ini saya nak bagi contoh nanti. Okay. Okay. Untuk fizikal, simptom fizikal orang yang stres ni dia mungkin dia loya. Okay. Loya, dia mudah letih kan. Demam. Okay, dia rasa tension, dia rasa stres. Tengkuk dia rasa macam ketat kan. Atau dia macam badan dia mulai sakit. Ya. Badan dia mulai tak sakit. Dan perubahan berat badan ni memang yang tadilah. Dia makan terlalu banyak ataupun dia tak banyak gerak, dia mulai sakit badan. Okay, perubahan makan ni pun simptom fizikal lah. Sakit badan, mulai terperanjat, degup jantung yang kencang. Okay. So, kalau tuan-tuan pernah dengar tentang somatoform, form ni adalah salah satu mental disorder lah. Okay. Somatoform ni adalah salah satu punya mental yang berpuncat fizikal punya keadaan. Okay, kalau kita tengok orang tu sehat, okay? Kita nampak dia sehat, tapi dia mengadu, dia macam dia melebih-lebihkan keadaan sakit itu. Okay? Katakan sakit perut kan, sakit perut, sebenarnya dia tersalah makan. Dia tersalah makan atau dia tak makan, dia gastrik. Tapi dia cakap, aku bukan gastrik ni, aku ada kanser usus. Okay? Tapi dia bukan buat, tapi dia macam nampak macam, aku ada kanser usus ni, sampai pergi hospital sana, pergi hospital sini. Doktor hanya mengesahkan dia hanyalah gastrik, tapi dia tak, dia ada kanser perut. Orang-orang ni adalah, dia ada simptom lah. Kalau tuan-tuan cek, somatoform lah. Somatoform, nanti tuan-tuan okay? So, dia akan merasa sakit seluruh badan. Tapi orang yang somatoform lagi teruk daripada inilah. Okay. Okay, next. Okay, yang ini tuan-tuan pernah buat ujian Mendel sihat. Pernah buat? Kita tengok, pernah buat. Banyak tu sana yang ada tentang DID, channel host, memang diri. Semua itu ada semua. Contohlah, memang begitulah. Muis itu je. Okay, DID ini tidak semestinya membunuh. Itu contoh tadi sebenarnya. DID ini boleh jadi bombas, jadi polis, dia jadi doktor. Tapi dia tak semestinya bersikap agresif pun. So,
Tuan kalau ada peluang pergi ke website ni lah. Tuan boleh cari DAS DAS 21, ujian DAS. Anda sana buat ujian saringan di sini. Anda tengok keadaan tuan-tuan dan perempuan punya anxiety, tuan punya depression, tuan-tuan punya stress. Tengok keadaan tu okey ke tak okey. Kalau tak okey, kena cari kaunselor lah. Okey, tuan-tuan kena cari kaunselor. Ataupun kawan-kawan untuk berkongsi kan. So, pentinglah untuk buat saringan ni, ujian DAS. Nanti mana nak share ni? Okay. Saya share di komen lah. Okay, tuan boleh buka lah. Nanti tuan buat apa yang pernah buat tu buatlah. Okay, DAS ni boleh buat dalam sebulan sekali pun boleh. Tidak masalah pun. Sebab dia hanya mengukur kita punya keadaan psikologi tu dalam tempoh seminggu. So DAS ni boleh buat dalam 2 minggu, 3 minggu sekali. Kalau anda merasa tidak pada keadaan optimum, sila lepaskan bantuan lah. Alright. Ini masa untuk anda transformasikan diri. COVID-19 ni menjadi orang cakap bala lah. Bala kita semua kan. So, tapi kalau kita tengok pada sudut yang positif, ada kebaikannya juga. Walaupun sebenarnya banyak yang tidak baik lah. Tapi kalau melihat pada perspektif yang positif, banyak yang sebenarnya ada kebaikan dalam masa pandemik ni. Salah satunya adalah kita dapat luangkan lebih masa dengan keluarga. Yang ada keluarga bersama tu kita dapat luangkan lebih masa banyak bersama kan. Kita ada dapat jiwang. Kita banyak duduk rumah yang selama ni kita rasa tidak masalah aku duduk di rumah ni. Aku mau cuti pun dah dapat cuti, tapi sekarang kan lebih cuti kan. So, nikmatilah keadaan tu masa ni lah. Okay. So, dalam keadaan pandemik ni, kita sentiasa bersyukur. So, kita masih kita melihat perspektif yang kita yang ada sekarang lah. Okay. Individu-individu di sana tu, kita faham memang yang tidak ada pun keuangan pun. Tapi, kita melihat pada kita yang sekarang ni, yang kerja-kerajaan dan sebagainya, kita masih ada pekerjaan. Jadi, kita kena bersyukur. Kita masih ada gaji dan wang untuk menambah keperluan harian kita. Okay. Anytime kita boleh beli makanan kita, anytime kita boleh beli keperluan harian kita, tanpa kita perlu membuat ketuan dan sebagainya. Okay. So, kita kena bersyukurlah. Bila kita bersyukur dengan sedikit nikmat yang kita peroleh pada hari ini, kita akan merasa semuanya cukup. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, walaupun anda memiliki uang yang banyak pun, kita tidak akan merasa nikmat. Okay. Betul saya Ustaz Kalau Allah. So, katakan tuan-tuan sekarang ini memandu kereta yang simple, second hand car lah orang cakapkan. Tapi kalau tuan-tuan merasakan best, macam syukurlah aku ada kereta kan, aku nak payah bayar CCM yang mahal. Okay, aku nak payah mau hutang banyak-banyak. Aku ada pakai je, lalu pun duduk di Labuan ni, walaupun kereta Honda murah. Aku beli duit second hand. Sebab aku duit yang lebih, aku simpan. So, kita akan merasa bersyukur. Tetapi, kalau kita tidak merasa bersyukur, pakai Honda, kita nak pakai Mitsubishi. Orang pakai Mitsubishi, kita nak pakai Mercedes. So, kita akan tidak bersyukur dengan apa yang kita ada, lah dia memakan diri. Itu sebagai saja. Okay? Kita ni sebenarnya luar biasa ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sangat luar biasa. Okay? Saya percaya separuh ataupun 70% daripada kita di sini bukan orang Labuan. Okay? Bukan lahir-lahir saja berada di Labuan. Tetapi apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan bila dapat surat posting ditempatkan di Labuan, ataupun ada orang dapat dengar pun mana Labuan, di mana Labuan. Okay. So kita datang pada hari pertama, kita cakap, indahlah aku mau lama di Labuan ni, indahlah aku tahan begini ni. Aku biasa duduk di Kuching, aku biasa duduk di AK, bandar besar, aku duduk KL. Okay. Duduk di Penang, bandar-bandar besar. Duduk di Labuan ni, macam kampung saja ni, tidak apa-apa. So,
lama-kelamaan, bila Anda sudah berupaya untuk beradaptasi, menggunakan apa keadaan yang positif yang ada nih, resources yang ada nih, lama-lama tuan-tuan rasa macam, nah mau aku balik lagi, aku mau duduk di Labuan. Oke? Ini terus terang saya cakap macam masa saya dapat surat tawaran di Labuan pada 2010. Saya menung 3 hari 2 malam tau. Saya menung 3 hari 2 malam tuan-tuan dan puan. Sebab saya punya ekspektasi saya akan ditempatkan di Sarawak. Okay? Sebab saya dah mula sebelum saya bekerja di PDRM, di Gabungan, saya bekerja di swasta, saya dah beli kereta, dah duduk, saya ada rumah sewa, selesa, barang-barang saya dah ada. So, saya dapat tawaran, saya punya expectation, saya boleh dapat di Kuching. So saya ada di Kuching kan. Paling-paling pun saya dah tersipu dan sebagainya. Tapi bila saya dapat buka surat tawaran tu, saya dapat Labuan. Aku cakap aku nak balik lagi ke Labuan. Selepas aku di matrik, balik lagi ke Labuan. So, tapi saya masa tu macam memang saya termenung lah. Memang saya rasa macam lama betah di Labuan ni. So, tapi saya cuba untuk menyesuaikan diri. So, minta maaf saya cakap lah. Waktu saya di matrik kan, saya rasa kafe yang lelaki itu dekat kolej lelaki itu makanan dia memang the worst flavor lah. Okay, memang the worst flavor. Okay, memang saya rasa macam alamak. Lepas tu memang saya tak boleh dengan makanan dan sebagainya. So mungkin itu beri satu experience yang tidak baik pada saya. Okay, yang tak ada airnya dan sebagainya. Saya tahu keadaan di Puan tu macam mana. Tetapi bila saya mula beradaptasi dengan keadaan semasa, dengan saya ambil sudut positif. Jadi kalau saya duduk di Labuan, senang saya nak balik Sarawak, senang saya nak pergi KK, senang nak jumpa girlfriend, konon lah. Okay. So, lama-lama saya rasa macam, selepas 11 tahun, saya rasa macam seronok di sini. Begitu juga dengan keadaan semasa kita lebih ini. Memang agak sukar, tapi kita perlu ubah. Kita perlu beradaptasi, kita perlu ubah rutin harian kita perlu belajar untuk fokus, lepas tu ataupun mengubah cara hidup anda. Okay. So, memang untuk menyelesaikan diri ini bukan mudah, tapi kita boleh beradaptasi. Cuma dari diri anda saja, mau ke tidak mau, anda macam mana anda punya pemikiran itu. Okay. Okay, pandemik ini adalah satu peluang. Kita melihat kepada sudut yang positif, pandemik ini adalah satu peluang. Okay. Guna masa yang kita ada ni kan untuk mencuba sesuatu yang baru. Macam yang komen ada kita punya kawan tadi, dia cakap dia mengeksplor sesuatu yang baru. Okay. Mungkin sebelum ni kita tak pandai masak. Bukan tak pandai masak. Masak pun sekadar boleh je kan. Kan masa pandemik ni banyak masa terluang. Itu yang tercetus idea viral yang sebelum ni buat burgon kopi dan sebagainya kan. Apalagi kita buat masa tu Asprot. Apa benda banyak lah. Masa-masa baru yang viral ni. So, kita guna peluang untuk mencuba sesuatu yang baru. Okay? Menjadi seorang blogger untuk berkongsi ilmu media-media sosial. Okay, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ada kemahiran-kemahiran macam fizik, kimia, ataupun whatever lah, account dan sebagainya kan. Guna peluang ni, rakam dari tuan-tuan, okay, mengajar. Sambil tu berlatih untuk PDPR kan. Rakam dan tengok. Belajar untuk buat editing, upload di YouTube. Sila-sila mungkin video-video tuan-tuan ataupun TikTok dan sebagainya kan. Mungkin video tuan-tuan ini menjadi sesuatu yang manfaat orang lain. Ataupun beri ilmu-ilmu keagamaan dan sebagainya. Mengajar dalam urut bahasa dan sebagainya. Bila video ini menjadi sesuatu, video tuan-tuan dan puan-puan ini menjadi viral ataupun memanfaat pada orang lain, sila-sila tuan-tuan dan puan-puan boleh menjadi seorang YouTuber yang menjana kualitas pasif. Okay. So, ini adalah peluang. Okay. Ini adalah peluang untuk tuan-tuan mencuba sesuatu yang baru. Bersenam. Okay. Orang sebelum ini, aku tidak masalah bersenam, aku tidak masalah mau bersenam. Tapi tidak ada alasan untuk tuan-tuan dan perempuan tidak ada masa untuk bersenam. Terlampau banyak masa untuk bersenam. Okay. Dan banyak peluangkan masa dengan keluarga kan.
berkebun, tanam bunga. Ada yang sekarang ini menjadi penanam bunga, beli bunga yang viral dan sebagainya kan. Sanggup keluar beli bunga dan sebagainya. So saya harap bunga itu tidak layu di mamah usia lah. Dulu minat dengan bunga, tiba-tiba sekarang malah laku nayan kau bunga itu biar. Oke, saya harap bunga tegar dan terus mekar lah. Oke, tanam sayur kan. Apa yang ada compound, ada laman tuh, boleh mulai belajar menanam sayur. Oke. Saya tengoklah kawan-kawan di Facebook kan. Ada sebelum rumah, belakang rumah tuh tiap song semak samun. Kalau ular nak buat sarang, boleh dia macam banglo. Tapi bila ada masa pandemik ni, banyak masa peluang dia mula menebak kan. Mula buat tanam kebun sayur, tanam bunga. Tapi sayur lah, saya tengok banyak yang ambil peluang ni untuk tanam sayur. Kalau kurangnya dia bolehlah tanam timun untuk buat makan ulam dan sebagainya. So sudah buat jimat di situ. Okay. So kalau tak pandai tanam, belajar di YouTube ada. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih bergelut untuk beradaptasi dengan keadaan masa ni kan, so boleh mulakan dengan langkah-langkah kecil lah. Okay. Mula langkah kecil, tengok kawan-kawan macam mana apa yang orang boleh buat, mencari diri anda. Boleh juga gunakan masa ni untuk lebihkan amal ibadah dan sebagainya. Okay? So kalau sebelum ni kita cakap masa aku mau solat, ada masa untuk aku sembahyang, ada masa untuk aku whatever ada punya agama. So inilah masanya. Memang tidak alasan untuk kita tidak ada masa untuk luangkan masa untuk beribadah. Tapi ada orang akan menggunakan alasan tersebut. Aku penat, aku malas. Tapi masa pandemik ini adalah peluang untuk anda. Yang mungkin sebelum ni tak pernah baca Al-Quran, yang sebelum ni mungkin tak pernah baca Bible, apalagi yang kalau kitab-kitab agama macam Buddha, Hindu dan sebagainya. Ini adalah peluang untuk anda menyelami untuk anda menyelami apa yang terkandung dalam kitab-kitab agama masing-masing. Okey, itu anda akan dapat belajar banyak sebenarnya. Okey. Guna pandemik ini sebagai peluang lah. Tengok pada komen dulu. Okey. Laban damai, sabar tu indah. Syukur hari ini ada apa air. Nasib hari ini pun tak ada air, nasib tak stres. Ini malah ada dulu kini dan selamanya air di Labuan. So kita bergantung dengan air dari Bupot kan. Okay. So conquering crisis. Conquering crisis ini adalah keyword lah untuk kita menghadapi keadaan sekarang ini. Sebab kalau kita berfikiran negatif, pemikiran negatif ini hanya macam tikus tau tuan-tuan dan puan-puan. Diorang ni datang secara berjemaah dalam grup. Okay. Diorang ni datang satu lepas satu. Okay. Sebab lama-kelamaan dia akan menjadi satu wabak lah. Sebagai contoh, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni berada di airport. Okay. Berada di airport untuk pergi ke KL untuk menghadiri mungkin satu meeting. Okay. Meeting tentang bisnes lah. Itulah orang ni ada dia buat bisnes. Dia nak jumpa orang di KL dan sebagainya untuk jumpa klien dan sebagainya. Tiba-tiba buat announcement di PA system, kapal terbang tuan-tuan dan perempuan delay. Okay, delay itu bukan pula delay setengah jam, tapi delay sehingga 3 jam. Kita akan mula stres. 3 jam? Apa kamu buat di airport ni? Kita akan mula stres, kita akan mula marah, kita akan mula menyumpah seranah dan sebagainya kan. Dan bila kita sudah ada keadaan begitu, kita mungkin dalam keadaan kita marah itu sudah muncul pikiran negatif, sudah kan? Kita negatif tadi ini kita marah. Bila kita marah, kita mungkin tidak sadar, mungkin dalam kita berjalan dalam keadaan marah ni, kita terlanggar orang lain. Orang itu pula tengah-tengah bawa minuman dari McD itu kan, bawa sambil minum-minum. Kita terlanggar lah pula. Lepas itu tertumpah pula itu air. Sudah timbul masalah lain. Okay, akibat daripada kemarahan kita ni tadi. Sudah timbul pula baju kita pun basah dikena tumpah oleh air. Bila sudah tumpah oleh air ni, kita akan mula gelisah. Ini mula marah lagi kan. Nak tukar baju lah, akulah. Silap-silap, tuan-tuan lupa di mana tuan-tuan letak luggage. Sudah timbul 3 masalah. Okay, kelamaan
dia menjadikan tontonan lah. Daripada tertinggal flight, hilang bag, basah baju. Itu adalah contoh kalau kita berpikir negatif. Tetapi kalau dalam masa tontonan sudah cool down kan, sudah mulai merasa menerima keadaan tersebut, okay, flight delay 3 jam saja boleh buat. Delay lah juga kan. Kalau marah-marah pun tetap juga kapal terbang delay, tidak juga yang akan terbang kan. So kita mula muhasabah diri, kita duduk, kita bertenang, pergi ke McD tu, menjamu sikit selera, minumlah, makanlah apa dia, burger Korea sekarang ya. Lama tak makan McD ni. Okay. So mula menjamu burger Korea tu, ambil minum-minum, tiba-tiba terjumpa kawan. Lama-lama, macam aku benar ni. Kau kan begini-gini. Iya, aku lah ni. Jadi bila kita sudah bersikap positif, kita sudah tenangkan diri, benar-benar yang positif ini akan datang tanpa sedar tau. Datang, tiba-tiba kita jumpa kawan lama, dia akan cerita. Dia mungkin, dalam kita tak tahu, kawan tu sebenarnya ada offer kita sesuatu peluang yang lebih baik. Itulah hikmah apa yang berlaku. Mungkin dia Idon, kau buat apa sekarang ni? Kau konsul kan? Ya, aku mau offer kau ni. Ada satu, aku mau cari partner bah, buat consultation yang boleh jadi pencerma. Kau maukah kalau aku offer? Kalau kita ada projek ni di KK dan sebagainya. Tiba-tiba dalam keadaan tu, tuan-tuan dan puan-puan dapat peluang yang mungkin tidak disangka-sangka. Dan pada itu juga tuan-tuan dapat offer jadi konsultan yang mungkin mengubah menambah pendapatan lain. Itu sebenarnya kalau kita berfikiran positif, benda yang baik akan datang. Kalau kita berfikiran negatif, lama-kelamaan benda ini akan menjadi wabak. Dia akan menjejaskan diri kita. Okay? So, to the moment you have your negative thought, ask yourself, what's good about this? Okay? Tanya diri tuan-tuan. Jangan melihat ikilak. Saya gunakan perkataan yang mungkin agak kurang ajar. Sebab ini bahasa yang biasa kita gunakan. Ikilaknya bagi kau. Kenapa begini? Begitu. So, kita akan menyumpah. Kita akan melihat macam marah. Okay? So, sebelum tuan pikir begitu, kita pikir. Bila begitu, tuan-tuan pikir. Okay, apa yang baik? Apa hikmah di sebalik kejadian ini? Mungkin ada sesuatu yang baik nih, mau berlaku dengan aku nih. Okay? Kita ambil contoh. Mana contoh dia ni? Okay, contoh. Bayangkan ada 2 orang wanita, Mary dan Jude. Okay, dua-dua baru bercerai. Mary dia berkata, I have failed. Dia cakap, saya gagal. Habislah hidup aku. Tidak guna sudah hidup aku ni. Dia mula mengabaikan diri dia. Kemudian June cakap, my life just begun. Okay? Ataupun yang macam tadi, kenapa orang yang single? Yang single ni, macam mana dengan kami yang single ni? Ataupun orang yang baru putus cinta. Kalau orang yang baru putus cinta ni, janganlah tengok, tiadalah orang mau aku lagi lepas ni. Kena fikir. Bila anda baru putus cinta sebagainya, anda hanya dapat melihat dari sudut yang lain. Macam contoh, aku dapat jimat duit, sudah mau keluar belanja duit, belanja girlfriend, belanja boyfriend. Aku lebih banyak masalah untuk istri, aku boleh buat kerja yang suka. Habis ni dengan boyfriend kan, dengan girlfriend ni, mesti mau buat itu, mesti mau buat ini. Pun kena bagi tahu kan. Itu yang sampai di TikTok tu, belum tidur lagi kamu tu. Okay. Itu saya bilang, kalau orang girlfriend, tak tidur lagi kau, belum lagi tidur kau. Okay. So, kadang-kadang lelaki ini dia mau main game, dia bagi girlfriend. Baby, saya tidur dulu lah kita. Padahal dia bukan tidur pun, dia on komputer, dia main game. Pukul 11, pukul 12 malam, pukul 3 baru dia tidur. Okay. So, anda fikirlah dalam anda guna keadaan, what's good about this. Ini yang bagi saya sangat powerful. Okay. Kalau kita melihat dari sudut positif, benda-benda positif akan hadir dalam hidup kita. Okay. Yang penting, macam ni. Amin adullah. Yang penting kita kena ada sifat qanah, ya sifat bersyukur dengan apa yang kita dapat. InsyaAllah kita express apa yang kita dapat. What's good about this? What's good about this? Okay. Next. Tak lama lagi ni. Saya jangka lebih kurang dalam 15 minit lagi. So, pengurusan stres.
Ini saya ajar teknik sedikit lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan stres, dalam keadaan marah, dalam apa situasi sekalipun, apa yang tuan dan tuan-tuan boleh buat adalah dengan mungkin kita boleh buat ramai-ramai susun betulkan kedudukan tuan-tuan dan puan-puan, duduk secara menegak dan sebagainya. Bila tengah marah ataupun dalam stres, tuan-tuan dan puan-puan tarik nafas dari hidung, tarik hidung, tarik secara perlahan, lepas itu tahan selama 5 saat, lepas itu lepaskan perlahan-lahan melalui mulut. Oke, tarik nafas tu dan lepaskan dari mulut secara perlahan-lahan secara 5 saat. Oke, ulang bila anda ulang 3 ke 5 kali. Dan anda mula rasa tenang, anda akan mula rasa beban mula keluar. Okay? Kalau tuan-tuan dalam keadaan tengah marah. Sebab walau kita marah, kita akan tendensi untuk keluarkan perkataan yang tidak baik. So, sebelum tuan-tuan dan puan-puan keluarkan perkataan yang tidak baik, yang akan membuat tuan-tuan menyesal di kemudian hari. So, seterusnya duduk, pikir, tenangkan diri, tarik nafas. Dalam-dalam, lepas tu lepaskan. Okay? Nampak kan? Macam kecil kan? Tidak apa. Okay. Lepas tu rest well. Okay. Waktu kita buat kerja kan, waktu kita tengah buat kerja, mungkin kita stres dan kita penat. Tidak salah untuk kita berhenti sebentar. Okay, rehat, duduk, tarik nafas, minum, rehat sekejap. Okay, ambil masa untuk tenang. Sebab kalau kita ni bekerja berterusan, kita menjatuhkan produktiviti. Sebenarnya bukannya kita makin bekerja 8 jam non-stop, kita akan praktis. Sebab badan kita ni perlukan rehat lebih kurang dalam jam 15 minit selepas kita bekerja. Okay? So, maksimum kita boleh bekerja secara berterusan pun 90 minit. 90 minit ataupun dalam sejam setengah, lepas tu kita rehat. Kita rehat dan duduk sekejap, minum-minum air. Lepas tu kita sambung balik kita. Okay? Dan kalau di pejabat pun kita terus-menerus ajar kan. Pengen juga kalau terus mengejar selama berjam-jam. Okay. Dan susun dalam katakan susun priority tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Susun jadual mana lebih utama. Apa yang perlu dilakukan setiap hari. Sebab sekarang itu sudah dirutin kan keadaan bekerja dari rumah nih. Oke, pukul jalan sampai sekarang nih apa yang saya perlu buat. Oke. Nanti lepas saya siapkan ini apa yang saya perlu sediakan. So, tuan-tuan dan puan-puan kena susun jadual balik lah. Okay. So, kalau kita tidak tersusun jadual, itu buat kita, so kita tidak tahu apa yang kita mau buat. Okay. Nanti apa kalau mau buat ni, apa lagi aku nak buat ni, lupa sudah aku mau buat. So, kita kena sesuaikan priority kita. Lepas tu, be positif. Okay. Lihat dari sudut setiap masalah tu, dari sudut yang lebih luas lah. Macam yang saya cakap tadi, what's good about this? Itu yang penting. Okay, healthy lifestyle, senam itu akan membebaskan endorfin, hormon endorfin yang membuat kita happy, yang membuatkan kita memberikan energi positif, okay? So, bila kita bersenam, malamnya kita akan tidur dengan lebih baik. Okay? Kita akan lebih mudah untuk tidur. So, bila kita cukup tidur, kita bangun, kita akan lebih bersemangat, kita tidak lesu. Right? Makan pun kita kena jaga, mindful eating. Sebab apa yang kita makan, dia akan mempengaruhi mood kita. Sebab kadang-kadang apa yang kita makan, dia akan membebaskan, ataupun dia akan stimulate kita punya syarat, apa tu? Ada tu hormon serotonin, sampai begitulah. So, hormon tu adalah hormon happy. Hormon happy. So, banyak macam makanan yang omega 3 yang tinggi. Okay, sebab makan mempengaruhi mood kita sebenarnya. Kita bukan bedal ya, kalau kita makan bedal ya, itu yang kadang-kadang ni kita pun jadi lemah. Sebab kadang-kadang kalau kita makan benda yang kita mengentuk, terlebih makan benda-benda yang buat kita berlemak, kita pun naik lemak. Kita naik lemak yang maksud saya ni cepat marah dan sebagainya. So kita sakit kepala dan sebagainya. Okay. So yang ni lepas tu faith to prayer, kita mesti fokus pada kita punya
agama lah. Oke, fokus pada agama kita. Oke, penuhilah tuntutan agama itu. Oke, kalau dia cakap solat 5 waktu itu solatlah 5 waktu. Oke, kalau dia cakap macam kalau Buddha kasih dia perlu ada sembahyang pagi, tengah hari ataupun petang, sembahyanglah. Bagi yang Kristen mungkin dia boleh mula saja sembahyang rosary dan sebagainya. Oke, cari support system. Ini yang kita biasa saya cakap tadi lah, support system. Oke, so tekannya ada solat. Apa-apa berlaku ada semua. Right? Ada soalan? So, kalau tidak ada soalan, saya nak rumuskanlah. Okay. So, secara keseluruhannya, stres ini sebenarnya boleh ditangani kalau kita mengubah cara pemikiran kita sebenarnya. Ya, kalau kita pikir secara positif, kalau berpikir ke dalam sudut yang lebih luas, kita akan mencari solusinya. Tapi kalau kita berpikir secara narrow-minded, kita tidak akan jumpanya. Okay? So, pentinglah untuk mencari support system, penting untuk banyak kebaikan, ya, jaga kualitas hidup. Yang ini adalah cara untuk kita untuk kita mengatasi kita punya stres. Ataupun mungkin boleh cium-cium bau-bau aromaterapi dan sebagainya. Itu adalah salah satu terapi. Oke, so saya punya slide sampai ini saja. Jadi terima kasih atas perhatian tonton. Sebab yang dua ini sama aja tadi dia punya nih. So, terima kasih. Ya, terima Oke, kasih. Ya, boleh proses atas perkongsian yang sangat menarik tadi. Sekarang ni kita masih buka sesi soal jawab. Tadi kita ada soal jawab secara dalam ceramah. Sekarang ni sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang ingin dibukakan, masih boleh naik di live chat kita tu untuk dijawab ataupun dikongsi jawapannya yang tunjuk pada hari ini. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Tadi yang suara. Ya, tadi mungkin dia boleh type dalam Google Meet tunjuk di sini. Masih boleh bertanya di ruang live chat kita untuk dikupas oleh tujuan pada hari ini. Dalam message box. Macam mana? Kalau ada saya
baiklah. Minta maaf lagi atas gangguan teknikal tadi. Baiklah. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Kita telah mendengar pesan dan perkongsian yang sangat mantap dan disampaikan secara santai. Okay. Dan disampaikan secara santai tapi syarat dengan isi dan maklumat yang pastinya dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam kerjaya kita sebagai pensyarah dan kaki tangan Kolej Matrikulasi Labuan. Saya tertarik dengan apa yang disentuh oleh Encik Don tadi berhubung dengan pelbagai masalah termasuk masalah kewangan, pengurusan kewangan yang menjadi punca tekanan di antara mengurus keperluan dan mengurus kemewahan yang akhirnya memberi impak kepada tekanan mental yang mungkin akan memberi kesan kepada orang di sekeliling kita termasuk ahli keluarga kita. Tidak kurang dengan kurang menguasai ilmu-ilmu IT yang menyebabkan perasaan ketinggalan dari arus terus menerus berlarutan, ataupun masalah kesihatan, kecergasan, obesiti, kecelaruan identiti dan pelbagai lagi yang telah dikupas satu persatu oleh Encik Don tadi. Semuanya menjadi bauran tekanan yang memberi warna kepada kehidupan kita. Sebagaimana saranan Encik Don tadi, kita gunakan cabaran pandemik ini sebagai peluang. What's good about this? Terima kasih juga kepada warga KML yang sangat aktif bertanya, berkongsi komen, selingan-selingan humor yang menunjukkan tuan-tuan begitu tertarik dengan perbincangan kita pada hari ini. Walau bagaimanapun masa agak mencemburi kita, kita terpaksa tangguhkan dahulu sesi kita pada pagi ini. Jangan lupa sesi petang ini kita akan bersiaran langsung dengan tajuk yang viral dan menarik, iaitulah kemurungan dan bunuh diri yang akan disampaikan oleh Dr. Yap Xiao Yun, pakar perubatan psikiatri Hospital Labuan pada jam 2 petang nanti. InsyaAllah kita berjumpa. Celarunya jiwa, iman yang tipis jika tidak dipandu ilahi. Carilah tenang, kejarlah inner peace agar hidup sentiasa diberkati. Terima kasih Kalung Budi buat Tuan Don yang sudi berkongsi. Sekali lagi bagi pihak Kolej Matrikulasi Labuan, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Maradona yang telah meluangkan masa untuk berkongsi ilmu psikologi yang saya kira sangat penting dalam menghadapi cabaran pandemik pada hari ini. Semoga kita semua dapat memanfaatkan sebaik-baiknya ilmu tersebut, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Jangan lupa jam 2 petang nanti kita berjumpa dalam sesi yang kedua. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Don. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih. Alright. Tuan-tuan boleh isi kehadiran dan juga dalam mesej di dalam warga. Terima kasih.